memang sumbernya dalam dasar kebun komuniti bandar ya. Tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya boleh search apa ni through website, type dasar kebun komuniti bandar dan dia ada sebanyak 100 lebih muka surat lah. Okey. L5 sebab kena follow yang ni dulu sebab dasar tu di bawah KPKT ya. Iaitu kejayaan pelaksanaan kebun komuniti bandar bergantung kepada proses perancangan lah. Okey, ini belah-belah semua ni lah ya. Dan dia memastikan 8 elemen utama. Okey, yang ni kena follow ya, penglibatan masyarakat, kesesuaian kawasan ya. Tata cara pelaksanaan, komponen ya. Amalan pertanian baik. Yang ni barulah kata apa jabatan teknikal ya. Jabatan teknikal selain pada jabatan pertanian, jabatan veterina, pemardi akan masuklah ya. So dia pelbagai agensi yang terlibat ya. Okey. Tanya Kak Lah, aku ada kereta tak? Kak Lah kalau kereta kan? Okey, dari segi kesesuaian kawasan pembangunan ya, yang ni perlu rujuk. Yang ni saya tak ambil semua ya dalam buku dasar KPKT tu. Yang ni yang perlu diikutilah oleh tuan-tuan puan sebab setiap penggunaan tanah tu mesti ada borang di tertentu ya. Yang ni kena mengikutilah ya dan tertakluk kepada Akta Perancangan Bandar dan Desa ya. Okey. Seterusnya okey, secara ringkasnya, kawasan yang tidak dibenarkan melaksanakan kebun komuniti bandar ya, terdapat 6 kawasan yang telah digazet lah ya di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa dan juga Akta Jalan Parit. Itu tidak boleh taman permainan, padang kejuranan, rizal jalan, promenade, waterfront dan juga kawasan pemulihan landscape lah. Ya, sebab itulah tuan-puan kena approach dulu PBT masing-masing untuk mendapat kebenaran ya. Yang tu di bawah bukan Jabatan Pertanian Bahagian Bandar tetapi di bawah PBT masing-masing ya. Sekejap. Okey. Tata cara pelaksanaan dan dasar dan susun atur kebun komuniti bandar ya. Okey, yang ni dia menggariskan ada 5 tata cara pelaksanaan lah. So secara ringkasnya kebun komuniti bandar boleh diusahakan di kawasan perumahan ya. Kawasan perumahan di kawasan bandar atau pinggir bandar ya, dan mempunyai komoditi di satu kawasan ya. So digalakkan membuat secara berkumpulan lah, iaitu kita panggil secara komoditi ya. Tuan-tuan kalau ada sebarang persoalan ya boleh tanya di ruangan chat ataupun boleh interrupt lah ya kalau tak panjang sangat soalan tu. Sebab saya pun tak banyak, ada dalam 30 je sebab ini lebih kepada orang kata garis panduan dasar ya. Dia tak adalah kalau yang teknikal tu lainlah, dia mungkin panjang lah. Okey. Okey, yang tu tadi adalah garis panduan ya. Untuk detail, tuan-tuan boleh tengok sendiri melalui website. Dia ada dasar, dia ada dalam 100 lebih muka surat lah. Yang tu antara yang basic yang saya sentuhkan juga sebelum jabatan teknikal masuk untuk membantu tuan dan perempuan. Sebenarnya kalau nampak di sini saya, tak nampak sebenarnya saya nak tunjuk. Yang ni buku dia, sebenarnya boleh print dan boleh print lah. Sebenarnya kalau nak tengok PDF, just type dasar kebun komuniti bandar KPKT. Okey. Yang ni pula saya share secara ringkas juga sebab untuk garis panduan projek pembangunan komuniti ni sebenarnya itu adalah kebun komuniti lah ya. Cuma kami pelbagaikan penamaan program ya sebab setiap tahun ada peruntukan. Jadi yang tu kena fahamlah untuk kita meminta kepada peruntukan kerajaan ya. So kita pelbagaikan penamaan. Jadi secara generalnya garis panduan projek pembangunan komuniti pertanian di bawah bahagian pertanian bandar Jabatan Pertanian. So kebun komuniti kalau 2 tahun lepas penjana, untuk tahun ni KEKMA itu pelbagaikan program tapi bendanya asasnya adalah pertanian bandar. Asasnya adalah kebun komuniti lah. Okey. Objek. So garis panduan ini sebenarnya pun tuan-puan boleh dapat
daripada link ni. Ya, saya tekan link ni. So dia adalah ni. Saya tak sentuh secara detail lah ya. Nanti boleh tengok sendirilah. Ini garis panduan ada dalam website Jabatan Pertanian ya. Okey, ni garis panduan pelaksanaan. So tuan-puan boleh baca sendiri secara detail. So saya hanya akan sentuh a few borang yang perlu tuan-puan follow lah. Macam tu ya. Okey. Saya kena share kat sini kot tengok. Ni secara ringkas lah ya. Tujuan, latar belakang apa semua ni kan. Berapa yang ni ada dalam website, sudah ada pun dalam website ya. Jadi apa teknologi, apa input jenis macam mana dan berapa peruntukan diberikan. Okay. Ini adalah kategori bantuan bukan RM tetapi bantuan dari segi input pertanian. Okay. Macam beg tanah, ya, alat-alat perkebunan. Ya. Ini nilainya berdasarkan kepada pemantauan ataupun pemilihan pegawai kawasan nanti. Dia akan turun tengok. Okey. Inilah nilai-nilainya. Nilai-nilainya lah. Jadi minimum dia sebab dinamakan kebun komuniti, minimum dia 10 peserta. Tapi sebelum tu yang bahagian KPKT yang dasar tu tuan-puan dah faham ya? Secara basicnya maknanya kena approach PBT masing-masing. Kalau di Putrajaya ni, Perbadanan Putrajaya lah tuan tanah Putrajaya. Kan? Kalau di KL tu di bawah ialah Jabatan Wilayah Persekutuan ya. Dulunya Kementerian Wilayah. So sekarang dah tak ada kementerian tu. So Jabatan Wilayah Persekutuan di under direct di bawah Jabatan Perdana Menteri lah ya. So di BKL pun di bawah tu Perbadanan Putrajaya ya, semuanya di bawah Jabatan Wilayah Persekutuan ya. Yang tu ada pula regulation lain yang saya dah katakan dalam dasar kebun komuniti KPKT itu tadi ya. Okey, yang ni dari segi nilai-nilai dia lah. Okey. Untuk yang individu tu, untuk makluman individu walaupun nama dia individu tapi dibuat per komuniti juga. Maknanya ada jiran tu. So kena orang kata apa? Kena dapatkan minimum 10 orang lah ya. Okey, so dibuat bersama. Ya. Dan satu lagi kategorinya usahawan. Yang ni yang detail ni nanti 2 minggu lagi pegawai saya akan terangkanlah secara detail dia ya. Jadi saya just touch lebih kurang saja, okey? Okey. Yang mana tadi? Nah. Boleh cerita sikit pasal makluman ada yang tanya pasal kenapa kena isi pendaftaran ni. Okey. Sebenarnya macam ni ya, bila peruntukan adalah peruntukan kerajaan kan. Jadi sebenarnya maklumat ni kita nak tahulah sebenarnya okey yang ni antara saya ada slide seterusnya tapi tak apa memang nak tunjuk borang ni pun. Yang kata okey yang ni butiran ahli tu. Jadi kena sertakanlah ya. Kalau misalnya permohonan sekolah tadika, tak bolehlah budak-budak tadika. Mak kepada kanak-kanak tu lah yang kena tuliskan ni kan. So dia ada kategori tadi yang saya kata individu, usahawan, sekolah, institusi. Institusi tu masuklah bomba, polis, hospital ya, dibuat secara komuniti. Sebab apa? Bila dibuat secara komuniti ni senang kami di HQ ataupun di negeri-negeri ni nak trace. Kita pegang ketua dia saja. Sebab peruntukan sekian bantuan dah diberikan ya sebagai one off ya. So kita nak tahulah penglibatannya berapa orang. So just tulislah ni ya pendataan ni. Dan ini adalah borang yang mula-mula tuan-puan kena isilah ya. Yang ni saya kata kebenaran guna tanah. Yang ni kena minta PBT ataupun siapa-siapa tuan tanah. Adakah sahaja maklumat itu ataupun pembuktian itu? Contohnya saya sewakan pada tuan. So maknanya saya yang kena buat macam surat kebenaran. Dia macam tu, dia tak adalah rigid apa-apa pun, maknanya tak adalah tanah tu digunakan secara illegal. Kan? Sebab apa? Bila kita nak bagi bantuan peralatan ni, kami kena record. Kan? Jadi misalnya
tanah tu, tempat tu, kebun tu dibuat secara tidak mendapat kebenaran, contohnya kalau di bawah orang kata apa, talian elektrik tu kan. So macam mana kami nak ambil balik? Sebenarnya boleh je ambil balik bantuan-bantuan tu kan. Oh maaf ada gangguan ya. Jadi dia dua muka surat je ya. Yang ni dua muka surat saja. Tak dengar suara, tak dengar suara. Puan Juliana punya kena mute. Wait, you want me to mute? Okey, saya teruskan ya. Saya teruskan. Okey. Yang inilah borang-borang tadi. Borang permohonan tu dua helai, dua muka surat je. Okey, dan satu lagi surat aku janji. Surat aku janji bila pegawai pemantau dah pergi tengok okeylah yang ni boleh bagi nilai. Dia ada nilaian dia lah, bukan semua 10,000, bukan semua 20,000 kan. Dia nilai. Kalau tuan-puan dah buat lama, sukses, nampak bersungguh, tahun sebelumnya, tahun berikutnya ada lagi. Lepas tu tengok lain pula. So benda tu akan go one by one punya pemantauan dan juga pemerhatian lah ya. Iaitu ni surat aku janji ni. Penerimaan dan penolakan bantuan. Ini semua ada dalam garis panduan tu tadi, di mana boleh dapatkan dalam website ya. Ataupun tunggu nanti 2 minggu lagi sahabat saya akan terangkan secara detail ya. Okey, okey, itu adalah peranan Jabatan Pertanian ya di bawah bahagian Pertanian Bandar ya. Jelas ya tuan-tuan dan puan-puan? Okey, itu secara asasnya ya, iaitu garis panduan yang perlu diikutilah. Itu dari segi manajemen lah ya. Dan seterusnya saya terangkan sikit peranan Jabatan Pertanian untuk memberi khidmat nasihat teknikal ya. Okey. Okey, peranan jabatan kat sini dia masuk setelah. Sorry about that. I got a little carried away there. Okey, saya punya tu sedang menyeta masalah ada bunyi bising ya. Okey, ni peranan jabatan. Peranan jabatan ni sebagai pemudah cara memberi khidmat nasihat teknikal, kursus-kursus macam ni secara online ataupun fizikal ya. Jadi yang ni adalah inisiatif kami sebenarnya. Inisiatif kami, kalau misalnya tuan-puan ada di contohnya hospital ataupun sekolah, cikgu nak lagi special punya, contohnya nak buat kompos daripada sisa dapur ataupun kompos daripada sisa tanaman, ataupun nak buat plant booster, nak buat baja sendirilah ya, boleh request dengan menghantar surat ataupun email kepada kami. Tak ada masalah ya. Yang ni yang kami buat ni secara seluruh rakyat di dunia ini boleh selagi mereka mendapat link tu. Ya. Jadi sebab yang ni lebih kepada orang kata apa, bolehlah kita buat secara atas talian ya. Tapi sekiranya tuan-tuan dan puan di sekolah, di satu-satu institusi, di ataupun kebun komuniti ataupun a group of people request nakkan khusus, boleh berhubung ya, boleh berhubung dengan kami ya, dengan email dan juga menyatakan hasrat apalah. Yang ini secara general kami bagi juga ya. Tak ada orang kata tak perlu nak start kereta pergi apa semua kan. So kita dah kurang kat situ. Tapi sekiranya ada, macam biasa tidak ada masalah. Just membuat permohonan lah kepada kami ya. Okay. Jadi kami bahagian Pertanian Bandar semuanya boleh memberikan bukan sahaja khidmat nasihat dari segi cara menanam, harvest, menjaga, tetapi boleh membimbing dari masa ke semasa ya, through group WhatsApp ya. So yang tu dengan sekarang ni semua media sosial ya, kami dah buat kami dah share ya banyak mengenai aktiviti kami lah. Okey. Okey, selain pada itu adalah laju pula. Okey, inilah memberi khidmat konsultansi ini adalah kursus ya, kita bagi juga secara fizikal ya. Yang ni di Bayview KL bulan berapa hari tu? Bulan 12 hari tu ya.
Okey. So itulah ya antara peranan jabatan, dan ni khusus secara fizikal ataupun atas talian ya. Kami buat juga ya, so tidak ada masalah ya. Sekiranya tuan-puan bukan background agriculture, nakkan lebih tu maknanya boleh buat permintaan lah ya. Sebab kami bukan saja di HQ tetapi di negeri-negeri ya. Bahagian pertanian bandar kami ada PIC iaitu person in charge untuk di negeri ya. Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, Labuan ada ya. Kami akan channel di situ. Kalau tuan-puan dari Labuan boleh kontak. Boleh kontak untuk kami mengontak PIC di Labuan sana untuk memberi juga khusus ya. Sebab ini open untuk public ya. Untuk public ya. Sebab kami ada juga untuk pegawai jabatan sendiri, itu di pusat-pusat latihan jabatan lah. Tapi yang ni lebih kepada untuk masyarakat Malaysia ya. Kalau yang kalau non Malaysia pun boleh juga. Tidak ada sebarang kata sekatan lah. Okey. Di samping memberi nasihat ya, kalau tuan-puan berjaya memenuhi kriteria yang terdapat dalam borang itu dan juga minat kesungguhan, yang pentingnya kesungguhan minat lah ya. Sebab apa? Ini adalah bantuan government. Tak kisahlah apa parti sekalipun, kami ni bekerja saja ya. Jadi kami akan terus kata apa, ada peruntukan setiap tahun ya. Okey. Macam tahun ni pun alhamdulillah sambung je walaupun kita dah berlainan, sebab kami teruskan saja, tak ada terikat walaupun berlainan yang memerintah, tapi kami teruskan saja ya tuan-puan. Kami tidak terikut dan tidak terikat lah ya. Kita berkhidmat untuk rakyat ya. Okey. Kita beri bantuan peralatan lah tadi, sekiranya tengok keluasan dan juga berapa lama dia aktif, mengikut pegawai di negeri lah ya. Di negeri semua ada ya, Kelantan, Terengganu, Melaka. Kalau di cuma kami di HQ ni kami cover Putrajaya dan juga Kuala Lumpur ya. Okey. Yang ni antara contoh-contoh lah pemberian input. Biasanya kita ni duduk kat bandar, tanah lah ya, tanah. Lepas tu benih-benih dan juga beberapa peralatan yang lain ya. Okay. So tanah ni biasanya 30 ke 50 kampit lah. Macam saya duduk di Bangi pun saya beli juga tanah, cuma kita modify balik tanah tu ya. Yang bab-bab nak modify, nak bagi nutrien, lepas tu kita nak buat baja ataupun racun perosak daripada barang-barang yang ada di rumah kita tu pun boleh. Itu later memang ada dalam slot kita sehingga hujung tahun ni lah ya. Kita ada tu macam mana, kita bukan sahaja memberi input ya, input peralatan, tapi juga pemantauan yang berterusan, memberi bimbingan sampai tahap layan WhatsApp. Macam itulah. Itulah ya. Sebab memang ada grup WhatsApp kebun komuniti, sehingga kini kita di Putrajaya ada Putrajaya dan Kuala Lumpur dalam 50 lebih buah kebun komuniti sehingga kini. Kan Puan Mazlinda? Kita ada 50 di Putrajaya ni, satu parlimen ada lebih kurang 12 ke macam tu, 12 kebun komuniti, dan di KL banyaklah ya. Dan kami ada pegawai di setiap zon-zon di mengikut parlimen lah. Okey. Okey. Yang tadi settle, okey, settle untuk peranan PKT tadi sudah, peranan Jabatan Pertanian, bahagian pertanian bandar. Ya, maknanya peranan yang perlu tuan-puan approach. Okey, so sekarang ni saya sentuh peranan ketua komuniti lah. Ketua dan juga ahli-ahli. Okey. Maknanya yang tadi walaupun terlibat juga jabatan lain, Mardi apa semua LPP itu a few yang jabatan agensi yang terlibat mengikut apa yang masalah tuan-puan lah ya. So sekarang ni saya masukkan peranan pasukan ataupun ahli kumpulan. Okey. Yang tu tadi maknanya garis panduan dan juga prosedur yang perlu tuan-puan ikut ya. Biasalah nak dapatkan bantuan government kan. Follow sajalah.
Sebab ini daripada Jabatan Pertanian, lepas ni MARDI ada lain, Perbadanan Putrajaya lain. So you all just kata terima je, bersyukurlah kan. Kalau saya pun macam tu kan. Jadi sebenarnya banyak kata apa bantuan yang diberikan, ya, tidak kata apa tidak berterusan setiap macam kita ada yang ke-12 ni dah setiap untuk next 2 years lagi, ya, sampai 2025 ya. Memang banyaklah, juta lah ya. So sayanglah kalau walaupun dah kita bukan full PKP dah sekarang ni, okey, kita buat hujung minggu dan kita buat secara orang kata apa bila petang tu, tapi maknanya kita teruskan saja sebab at least kita boleh makan. Apa yang kita tanam tu kita boleh makan. Kita dah jimat dalam 50 ke 100 ringgit sebulan. Betul tak? Kadang tu tak sempat pun sebenarnya nak jual, nak hantar kepada Grab rider. Dalam grup WhatsApp pun dah laku habis, laku keras, ya. Sebab sebenarnya tu serang cakap tak cukup. Kalau di Putrajaya KL ni tak cukup, ya. Sebab bandar tu memang kita nampak urban farming tu di bandar besar, ya. Kalau di Kelantan, Terengganu saya tak tahulah, di Kuantan mungkin kuranglah sikit demand tu, tapi kalau di bandar Johor, bandar-bandar besar memang tak cukup, ya. Lepas tu nak buka kawasan dah tak boleh. Jadi itu pula alternatif lain. Nak cara tanam secara vertikal, secara tanpa tanah, itu yang kata kita ada 21 tajuk yang akan datang. Saya ini just untuk permulaan kita menerangkan dari segi prosedur dan langkah-langkah do and don'ts lah. Okey, yang ni adalah peranan, kita masuk yang peranan ketua pasukan, ketua kebun. Biasalah menubuhkan pasukan, lepas tu mengenal pasti kawasan tu, maknanya kena elak lah, ya, kawasan-kawasan yang tidak boleh di bawah KPKT masing-masing. Seterusnya adalah perlu mendapatkan kebenaran, okey, pemilik tanah, okey, pemilik tanah. Sebab dalam borang tu tadi yang daripada Jabatan Pertanian kan ada untuk kolom yang tanah tu kan, perlu pembuktian. Sebab apa? Kami baru ni didatangi oleh pihak SIRIM, ya. SIRIM ni adalah satu agensi untuk mengecek spot check kita punya prosedur kita tu ikut tak. Memang kenalah, ya. Sebab terus terang cakap, kami Alpa Muda ni kan tak begitu bersungguh meminta contohnya pembuktian tanah tu milik siapa. At least tuan tanah ataupun ketua kebun rekalah sekejap buat surat kebenaran untuk attach bersama dengan borang permohonan tu. Ya. Sebab ini bila kami dah buat garis panduan tapi kami tak follow. Tapi untuk tuan-puan kenalah ikut. Nanti tak dapatlah barang tu. Betul tak? Macam tu. Maybe situation, sebab itulah nak ceritanya, ya. Bukan kita sama-sama buat untuk kata apa elakkan komen-komen yang negatif tu tetap ada, tapi kita tetap kurangkanlah macam tu. Sebab ini adalah duit kerajaan, duit yang kami pun duk bayar bayar cukai. Yang bulan 3 ni masuk siap awal bulan 3 kena isi borang filing masing-masing. Okey. Okey, selain pada itu mendapat kebenaran, okey, macam saya cakap tadi, dan kalau dibuat di kawasan kediaman tak perlu mendapat kebenaran PBT. Tapi di Putrajaya dia pelik sikit kan. Saya difaham tak boleh nak sukati tanam di kawasan perumahan. Okey. Nak jagalah sebab takut ada pembiakan nyamuk. Itu Perbadanan Putrajaya ada dia punya regulation dia sendiri, ya. Boleh dapatkan detail daripada website dia pula. Okey. Sekejap, ya. Okey. Okey, selain daripada itu adalah peranan ketua kebun, kumpulkan mana-mana mereka yang berminat, tetapkan matlamat, visi. Okey, saya juga ada refer lah ni. Saya ada refer macam mana tata cara ketua kebun untuk kata apa menyelaraskan grup masing-masing supaya nampak smooth kan. Saya ada follow lah. Ni kalau tuan free ni boleh buka lah YouTube ni tengok. Okey, University of Illinois Extension Agriculture. Lebih dan kurang sebenarnya apa yang ditulis, apa yang ada dalam buku dasar kebun komuniti KPKT tu lebih kurang sama dengan
kita sebab saya suka refer luar negara juga supaya kita tidak dari segi kita punya Malaysia ni tidak lain daripada yang lain. So memang lebih kurang sama peranan dari segi agensi kerajaan, ketua kebun dan juga mereka-mereka yang inilah yang ada inilah okey. Selain pada itu, okey, ni selain daripada itu, okey. Macam saya kata tadi, dapatkan geran ataupun pembuktian ya. Kena ni lah ya, maknanya kalau pegawai Jabatan Pertanian membuat pemantauan untuk cek sebab sebelum bagi input, kami kena turun ground untuk tengok. Okey, so kena ada semua tu dah. Jadi lepas tu nak set up kebun, kena tentukan cahaya masuk. Yang ni pun nanti kami ada juga dalam 21 tajuk untuk kita menentukan cahaya. Nanti just join je sebab ataupun boleh walaupun di mana saja boleh join. Lepas tu satu lagi, sebenarnya ini pun tak perlu, tapi sebenarnya kalau nak buat pun boleh juga ujian tanah, nak tengok kesesuaian tanah tu. Tapi sebenarnya ni bukan masalah besar pun. Macam saya nanti saya akan tunjukkan juga macam mana kita nak kembalikan nutrien tanah walaupun tanah tu tak subur. Boleh kita ada cara step-step dia. Tapi yang ni kalau tuan-puan nak tahu, boleh buat permohonan, hantar permohonan di Pejabat Pertanian Negeri dan Daerah lah, sebab dia ada satu lab ya untuk nak tahu ujian tu ya, nak tahu tanah tu lah. So ini free sajalah kalau government. Kalau nak cepat pergi hantar je dekat mana-mana yang swasta. Dan kalau nak lagi laju, beli je set kit ujian tanah tu dalam Lazada, dia ada. Lepas tu just follow je the step dia. Saya dah tengok dah. Ya, macam kits yang apa ni COVID-19 itulah. Macam tu je. So, nak tahulah kesesuaian tanah untuk tanam apa ya. Selepas itu, peranan seterusnya adalah kita nak tahu pastikan ketua kebun tahulah siapa yang akan dapat manfaat. Okey. Lepas tu kena ada lah dia punya matlamat, dia punya carta perbatuan tu. Dan kena fikirkan sama-sama siapa yang akan dapat manfaat tu dan sejauh mana ni akan sustain lah. Okey. Lepas tu sekiranya ini yang saya tengok cadangan dan juga garis panduan daripada yang luar negara tu. Jadi sekiranya ini adalah cadangan, tapi kalau tuan-puan dah set up tu baguslah ya. Kalau nakkan lagi, so ini adalah antara step-step yang bolehlah diikuti oleh ketua kebun dan juga ahli. Kalau ada yuran tu, sebab biasanya saya difahamkan kalau buat jualan tu masuk ke kelab, ke grup apa? Ke duit kelab kan. Kebun tersebut lah. So ada yang jual pun, yalah sebab nama pun a small scale urban farming kan. Sebab itulah kami dan setiap apa ni, dan kami akan dapatkan hasil dia juga ya. Sebab ada nanti tuan-puan kena isi apa-apa, maksudnya setiap musim berapa hasil ya. Sebab apa ya? EPU dia akan tanya bila depa dah apa ni, ialah Kementerian apa ni Keuangan kan, bila dia dah salurkan duit 30 juta ke apa semua kan, of course kami kena catat kan. Tuan-puan kena catat dekat ruangan kolom pengeluaran tu, walaupun 2 bakul je dapat. Kena convert lah per kg dan juga RM ya. Kalau sekiranya dijual lah ya, tapi tetap ada juga kolom untuk apa ni ruangan hasil tu, sebab dia nak tunjukkan bahawa memanglah benda ni bukan satu sumber, sebab dia bukan industri, tetapi sekurang-kurangnya boleh membantu ya, membantu mengurangkan perbelanjaan sayur kita setiap bulan ya. Gitulah ya. Okey, saya rasa ni semua adalah ketua apa ni kebun komuniti ada apa ni membentuk WhatsApp group kan. Tu biasalah untuk memudahkan perhubungan kan. Dan satu lagi adalah molek diwujudkan satu ruang untuk kanak-kanak. Biasanya cikgu-cikgu tadika suka bawa kanak-kanak pergi membuat hands on di mana-mana kebun komuniti kan yang aktif kan. Jadi adalah molek di prepare siap-siap. Yang tu cikgu tadika dengan ketua kebun lah berkomunikasi lepas tu kan.
Macam mana nak bawa budak-budak, sebab budak-budak ni kita perlu dedahkan mereka daripada small age lah, ya. Macam di Jepun tu kecil dia dah ajar macam mana nak tanam padi di sebelah orang kata apa sekolah tu kan. Macam itulah, ya. Ni disyorkan lah. Lepas tu buat promosi besar-besar, sebab sekarang ni tak boleh kita nak kata kita ketinggalan flight, sebab sebenarnya kita yang tak follow perkembangan itu sebenarnya, ya. Sebab kalau kita tak follow, kita ketinggalan. Sebab apa yang tak ada di media sosial, ya, semuanya ada kecuali ibu bapa, ya. Apa ni? Ini saya tunjuk yang ni adalah kotak perhatian lah, ya. Kotak perhatian adalah peluk tanaman, ya. Okey. Alamak laju pula, sorry. Okey. Lepas tu kena susun atau membersih kawasan-kawasan tu, itu adalah tugas biasa lah kot. Kalau hujung minggu biasanya tuan-tuan akan berkumpul sesama ahli. Okey, akan kena tetapkanlah, maknanya itulah yang kenapa kami di jabatan ni menitik beratkan yang untuk buat back group. Senang, kita nak tangkap kepala je kan. Sebab amount dah bagi, peruntukan dah bagi, peralatan dah bagi. Jadi yang ahli-ahli tu pun kita just kita dapatkan info daripada ketua grup tu lah, ya. Macam tu. Itu atas kebijaksanaan ketua kebun dan juga ahli-ahli lah untuk menguruskan itulah masing-masing, ya. Sebenarnya dah nak habis dah ni, sikit je lagi tu. Okey, lepas tu macam tadi peluk tanaman, lepas tu macam mana penggunaan penggiliran, kan? Betul tak? Yang tu tuan-puan boleh tu settle sendirilah masing-masing. Biasalah ada dengar juga yang gaduh-gaduh tu, biasa tu kan. Biasa kami dengar kan. Itu masalahnya yang sebab benda ni bukan senang nak kekal kan. Tambah pula kita masing-masing dah kembali bekerja. Tetapi itulah bermakna berkebun ni, menanam ni kena ada minat, ya. Kalau tak minat, susah sikit lah, ya. Dia kena ada minat walaupun dah kita tak ada PKP. Okay. This kind of cadangan-cadangan dan juga langkah-langkah yang untuk tuan-puan follow lah. Mana yang baik tu follow je lah. Kalau ada yang tak ada saya senaraikan tu, boleh buat mengikut kebijaksanaan bermesyuarat sesama. Inilah, dan of course lah tuan-puan ada FB kan, kebun komuniti seruling, kebun komuniti apa lagi, bangsa kan, yang biasa kita tengok tu kan. Jadi bila promosi dibuat di media sosial, lepas tu pula tanaman pun memang banyak rajin menanam kan. Jadi duit macam tu, yang itu contribution tu, pembahagian tu sesama ahli lah. Jadi kami jabatan yang memberi input tu akan dapatkanlah, okey, bulan ni dia memang tak boleh tiap bulan, ya. Sebab kalau macam sayur pun 40 hari, lepas tu nak cuci kawasan lagi kan. Jadi dapatlah beberapa kilo, ya. Tapi tetap kena ambil juga nilaian itu, ya. Tetaplah, sebab menunjukkan komitmen. Dan setakat ni Pertanian Bandar ni sebenarnya baru ditubuhkan 2014, ya. 2014, ya, bahagian Pertanian Bandar, Jabatan Pertanian. Walaupun Pertanian Bandar ni satu term yang semua pakai. Sekolah, universiti, semua pakai. Bukan cuma nak bagi tahunya, bahagian Pertanian Bandar di bawah MAFI ni, kami yang mengusulkan dan membuat paper untuk hantar untuk mendapat jutaan ringgit lah. Jutaan ringgit. Sebab memang sambutan sangat hangat lah. Sambutan sangat hangat. Terutama waktu yang kita mula-mula PKP last 2 years kan. Cuma sekarang ni kita tumpukan kepada dalam bentuk grup untuk memudahkan pemantauan. Kalau sekiranya secara usahawan tu, yang detail lagi kami betul-betul kena make sure yang betul-betul sebab ada jadi negeri macam Perak, ya, dibuat di rumah secara individu. Ya, sebab yang ni bila yang individu ni kena lagi detail lah, kami punya pemantauan dan juga tuan punya kebun lah kena menunjukkan kesungguhan, sebab yang tu biasanya akan ada elemen lain pula untuk disiasat lah.
Okey. Dah habis dah. Okey, dah habis dah. Okey, yang ni yang ni adalah media sosial FB bahagian kami lah ya. Sekiranya tuan-puan ingin tahu apa-apa terkini, apa-apa berita-berita ataupun perkongsian, boleh ni lah ya. Ini boleh scan ya. Okey, ni saya sendiri punya terpaksa buat TikTok walaupun dah peringkat umur dah senja ni kan. Untuk kita share apa-apa yang pasal teknikal ya. So yang ni personal saya. Dan yang ini adalah bahagian pertanian bandar lah. Sebab kami share juga apa punya aktiviti kami di sini. So ada apa-apa persoalan? Sebab ini dia bukan teknikal kan, so dia dasar saja. Sekejap je lah. Ada apa-apa? Okey, kita boleh baca di ruangan chat. Kita boleh baca di ruangan chat. Saya minta saya punya asisten lah untuk baca. Dah jawab dah. Semua dah jawab ya. Semua persoalan di ruangan chat telah dijawab. Ada siapa-siapa nak tanya secara terus tak? Borang Google Form attendant telah di-share. Nanti tuan-puan akan dapat e-sijil sertifikat lah. Dan juga slide pun telah di-share. Okey, tolong istilah borang kehadiran tu nanti tak dapat pula e-sijil. Walaupun e-sijil tapi Era kena isi. Macam ni isi lah. Macam mana? Mana tahu nak apply mana-mana ke? At least dah pergi dah kursus pertanian bandar macam tu. Pendaftaran isi. Wan Jelena. Ya. Slide ada ke puan? Saya ada buat masuk dalam grup tu. Kalau individu yang nak buat di rumah sendiri, ada ke peruntukan dia? Dia macam ni, individu ni dia pun by group juga. Misalnya kejiranan tuan ada 10 orang pun kan. Dia boleh sebenarnya sebab di negeri hanya rumah sendiri puan. Rumah sendiri, kita sendiri je. So tetapi dia ada satu kata apa? Ada special task. Ada sebab pegawai pemantau kena make sure dan adalah beberapa step yang perlu diikuti lagi. Dalam arti kata sini boleh sebab dalam garis panduan tu tadi boleh. Kan? Tapi nak tu dia habis buang dia. Ya. Dia ada a few step lagi yang perlu follow. Dan ada lagi lah perbincangan selepas itu. Sebab bila dalam borang tu sendiri dia kata individu dan usahawan tu, dia memang untuk kita bantulah kan. Sebab itulah yang borang tu kena isi dulu dan boleh contact lah sekiranya ada sebarang permasalahan. Terima kasih puan. Ya, sama-sama. Bang. Keluarga boleh. Dia macam ni, kami sebenarnya kami tak nak tahu sebenarnya siapa. Tapi kami tak nak tahu siapa yang 10 orang tu, tak ada kami nak mengecek satu-satu, tapi maknanya you nak tulis keluarga asalkan 18 tahun ke atas. Ya? Dia kena bijak lah bab tu. Maknanya asalkan 18 tahun ke atas memenuhi syarat 10 orang tu. Sebab 10 orang tu kalau nilai yang barang tu 10,000, at least orang nilai yang barang akan terima 500, betul tak? Kalau per individu macam itulah. Saya tengok sini tak boleh keluarga. Macam saya bagi tahu tadi, tidak kata tak boleh asalkan 18 tahun ke atas. Ya? Misalnya di sekolah, contohnya di sekolah, nak buat di sekolah, komoditi ya cikgu-cikgu. So kena isilah segala nama-nama tu yang tu. Sekolah ya. Kita ya sekolah. Halo puan, Assalamualaikum. Tadi saya tak share tadi tu. Ada share dah. Yang ini nanti kita akan share dekat media sosial jabatan. Tak sempat buat tadi. Okey, sebab boleh tanah sendiri boleh. Ya, betul. Betul ya. Tapi kena ajak 9 orang lagi, betul. Kejiranan sendiri, betul. Tanya pun Nazrin sebab saya. Ini pun. Ya, tak ada bos.
Nanti yang saya share yang tajuk, yang 21 tajuk tu. Sekurang-kurangnya walaupun akan berlaku perubahan nanti tu tak apa, at least tuan-puan boleh take note lah ya. Ya, terbuka semua negeri di muka bumi ini. Okey. Tak termasuk kami di Jabatan Pertanian Negeri ada ya. Kita ada berapa? Okey, termasuk Sabah, Sarawak, Labuan. Tak kira parti ya, ni tak ada ketema parti. Tak menang parti pun polisi juga. Kami tak terima kasih. Ada recording, akan dimasukkan ke dalam YouTube TV Pertanian. Okay. Macam mana nak isi kehadiran, boleh share lagi lah kot yang link tu. Okey. Okey. Kalau isi kehadiran tu dapatlah isi sijil. Betul, perumahan serata perlu mohon kebenaran. Ya, tanah sendiri boleh. Sebenarnya elok kalau tanah sendiri. You tulis je lah kat situ ruangan tu kat tanah sendiri dan pembuktian. Biasanya nak geran biasanya ya. Sebab tu pembuktian kami. Nanti kami juga akan ditanya oleh SIRIM nanti kalau mereka buat spot check. Bukan nak menyusahkan tapi memang prosedurnya. Yang hijau kecil ni. Dia tak jahat dia ni. Okay. Walaupun siapa yang baru masuk nanti boleh dapatkan slide saya. Okay. Kategori tadi ada 4 kategori ya. Kategori individu usahawan, sekolah, institusi dan juga komuniti. Maknanya komuniti itu komuniti di perumahan, di jemaah surau ke kan, kelab, apa-apa kelab. Kalau di institusi pun sama. Kalau bomba, anggota bomba kena isikan 10 orang tu. Okey, kalau polis, kalau di hospital pun sama ya. Sebab kita buat baik komuniti, kita fokus baik komuniti untuk tahun ni dan tahun akan datang. Lepas bagaimanapun kami tak tinggal juga yang per individu. Komuniti penduduk okey Wan. Ya, memang komuniti penduduk digalakkan sangat-sangat. Memang komuniti penduduk. Okey. Ya. Yang ni pihak bersedia dah share langkah-langkah nota ni lah. Okey. Dengan sekolah pun sama. Sekolah kalau di Selangor isi je lah kan, isi dan boleh email kepada Jabatan Pertanian Selangor. Kalau di Kelantan, Jabatan Pertanian Kelantan. Kami ada semua di negeri-negeri. Kalau Semenanjung ada berapa negeri tak masuk Sabah Sarawak. Labuan pun sama. Boleh ada share lebih topik, kurang berapa boleh buat kebun komuniti, Bos? share je tarikh-tarikh tu. Okey, untuk sekejap selepas ni pada 22 bulan 2 ya, panduan permohonan dan memerlukan projek pembangunan komuniti lah. Saya punya klik akan terangkan secara detail ya mengenai garis panduan tu. Okey, sama-sama. Okey, minta left ke. Okey, sijil ya, terhad kepada 60 sijil sahaja. Tuan-puan perlu isi dulu Google Form. Sijil akan di-email kemudian ya. Tak apalah, asalkan isi je. Dengan siapa saya boleh berhubung untuk sebarang nasihat? Okey, tadi saya lupa pula nak start email. Okey, nombor tu 8870. Nombor siapa ni? Fatin. Nombor office. Okey, 8870 3617. Puan Mazlinda. Okey. Yang tu sekiranya ada sebarang persoalan lah ya. Type. Okey. Ursatia baru saja upload ya. Upload tajuk-tajuk akan datang. Jadi tuan-puan boleh refer dan catatkan dalam planner masing-masing. Sekiranya free boleh join. Kalau tak free boleh tengok YouTube TV Pertanian. Okey, ini antara secara online. Kami
permohonan fizikal memang tak menantangan, tapi kami selitkan juga untuk buat secara online. Macam tu. Kenapa saya tertekan ni? Okey. Ya, dapat ya? Tengok. Boleh snap dulu, tajuk-tajuk akan datang. Ini secara atas talian lah, secara fizikal kami dah adalah kami punya jadual tu, dan juga sentiasa menerima permohonan dari masa ke semasa sehingga hujung tahun. Okey. Ada lagi tak soalan? Okey. Okey, Google Form baru saja di-upload. Okey. Okey. Ya betul. Luar bandar boleh pohon dia tertakluk pada jawatan kuasa dan negeri mana tu lah. Ya. Kalau kami di Putrajaya ni, tapi apa-apa pun benda ni ada boleh berbicara dan mengikut kesesuaian lah. Sebab itulah perlunya pegawai pemantau, pergi melawat kawasan, nak tengok apa semua tu kan. Siasatan perlu dibuat lah. Okey. Saya rasa itu saja kot ya, tuan-tuan dan puan-puan. Nak serahkan pada awak. Okey, saya serahkan kembali kepada Puan Mazlinda. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Assalamualaikum. Okey, nampaknya hari ini kita berkongsi macam-macam. Okey. So sebab chat masih berada lagi yang masih ada chat kat situ. Okey, so saya harapkan mana-mana yang okey, kalau saya baca ni apa yang tak boleh buka tu? Slide ya? Slide ke? So far ada tak yang lain tak boleh buka slide? Sebab kalau ikutkan Puan Nurul, dia tak boleh buka. Tapi saya rasa yang lain tak ada komen tak boleh buka. Okey, so maknanya Puan Nurul mungkin boleh, kita boleh mungkin boleh sharekan email. Kita hantar secara email kepada Puan Nurul. Lepas tu kalau saya link ada yang tak boleh masuk ke? Okey, ada yang tak boleh buka. Alright. Tak boleh access. Okey. Okey, ya betul tak boleh access. Tak boleh access Okey, tak apa. Nanti kita forwardkan ke email. Link kehadiran tak ada. Link kehadiran nanti kita dah share. Ada lagi ke yang masih lagi? Ke ada yang boleh masuk, ada yang tak boleh masuk? Okey, kalau saya tengok ramai respon ni, maknanya ramai yang tak boleh masuk lah ya. Okey, tak apa. Nanti kita akan hantarkan by email. Ramainya. Okey, alright. So hari ni, perkongsian hari ni kami harapkan apa yang berlaku hari ni tentang langkah-langkah nak membentuk kebun komuniti tu dapat sedikit sebanyak membantu pihak tuan-puan dalam membentuk komuniti akan datang. Okey, sama ada dekat kawasan sendiri ke, di kawasan kampung ke, di kawasan anda sendiri ke. So at least antara langkah-langkah tu kami telah kongsikan. Boleh rujuk semula di bawah website Jabatan Pertanian. Kita ada share garis panduan untuk permohonan kebun komuniti ini. Dan juga secara tak langsung boleh follow media sosial Jabatan Pertanian dan juga Bahagian Pertanian Bandar untuk mendapat maklumat-maklumat terbaru berkaitan kebun-kebun komuniti, berkaitan tentang insentif-insentif yang kita tawarkan dan juga bagaimana nak mohon, dan dari situ juga boleh boleh bertanya seandainya ada sebarang persoalan berkaitan tentang pembentukan kebun komuniti, langkah-langkah nak buat kebun sendiri. Okay, by the way, basicnya memanglah sebenarnya tak susah pun untuk kita berkebun. Mudah sahaja sebenarnya. Tiada tangan panas, tak ada tangan sejuk, tiada mitos-mitos yang tak sepatutnya. Sebenarnya bila kita nak bercucuk tanam ni, sebenarnya kita yang paling penting sekali seperti yang Puan Juliana katakan, mesti minat. Kalau tak minat tu yang kita ada masalah sebenarnya. Nanti baru kita buat sikit-sikit dah. Bila tak jadi je, terus give up. Ya, kita faham, memahami sangat benda-benda ni. Ya. Minta main email nama Aisyah Rahmat. Okey.
So oleh kerana terlalu ramai yang sharekan Gmail ni, boleh tak kita minta bagi tuan-puan yang tak boleh akses tadi tu untuk email ke bahagian ke email kami Pertanian Bandar HQ. Pertanian, okay, kita akan sharekan Pertanian Bandar HQ @gmail.com. Okay, so boleh hantarkan email, maklumkan kat situ untuk pendaftaran kehadiran dan juga slide. Okay, so kita akan dan nombor IC. Nama, nombor IC dan alamat. Okay, boleh sebab bila kami tengok ramai sangat ni yang tak dapat nak buka. So kami minta sebab kat sini kalau kita tengok masa kita ongoing tadi 171 orang dan sekarang dah 139 orang, begitu ramai. Jadi kami mohon kerjasama tuan-tuan, puan-puan untuk email kepada kami nama, IC dan alamat, dan juga kalau kalau perlukan slide maklumkan kalau tak lukis slide tadi. Okay, so kita akan attach dengan email tersebut lah. So sebarang feedback kita akan melalui email tersebut. Okay, alright, so saya mohon kerjasama semua sebab bila kita tengok banyak email yang masuk, jadi kita perlukan feedback daripada tuan-tuan, puan-puan untuk bagikan feedback melalui email kami lah. Sebab 100 lebih, jadi kami akan blast secara sekali nanti dengan kehadiran email-email daripada tuan-puan. Okay, saya mohon kerjasama, bagikan nama, IC, alamat, dan seandainya perlukan slide, maklumkan dekat email tersebut perlukan slide. Okay, so jadi perkongsian kita pada hari ini nampaknya telah berakhir. Perkongsian pada kali ini lebih kepada asas dan dasar tentang pembentukan komuniti. Kita ada lagi 20 sesi perkongsian sepanjang tahun 2023. Seperti yang kita telah sharekan screenshot tadi tu, senarai-senarai khusus yang akan berlangsung sepanjang tahun ni, dan tarikh-tarikh tersebut seandainya ada sebarang perubahan, kita akan melalui poster-poster yang kita akan post di media sosial di bawah Jabatan Pertanian dan juga bahagian Pertanian Bandar. Dan juga seandainya anda daripada komuniti, daripada KL, komuniti daripada negeri, daripada Putrajaya, alert dengan grup-grup komuniti kalian untuk dapatkan maklumat terbaru, tarikh-tarikh terbaru berkaitan khusus ataupun talk sepanjang tahun 2023 daripada bahagian Pertanian Bandar. Okey, so jadi dari pihak kami daripada bahagian Pertanian Bandar dan saya wakili daripada pihak Puan Juliana binti Megat, toker kita pada hari ini, kami mohon maaf kepada semua seandainya ada kekurangan daripada pihak kami, dan kita jumpa lagi pada next talk yang akan datang. Setiap hari Rabu, seandainya ada perubahan kami akan maklumkan. Jadi kita jumpa sekali lagi, dan sekiranya saya mohon kepada semua untuk sekali lagi bagikan emailkan nama, IC dan alamat, dan seandainya perlukan slide maklumkan di situ, dan kami akan beri feedback segera mungkin berkaitan perkara-perkara tersebut. Dan nama, alamat dan IC tersebut adalah untuk e-persediaan. Jadi saya sekali lagi mengakhiri talk kita pada hari ini, perkongsian kita pada hari ini dengan ucapan ribuan terima kasih. Kita jumpa lagi di next talk sesi perkongsian yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.